Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adik-beradik, anak-anak Melakat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, pertolongan Allah, keizinan Allah dapat sama-sama kita berkumpul di alam maya ni untuk sama-sama kita sedikit sebanyak berkongsi ilmu, iaitu persediaan kita menghadapi Ramadan yang tidak lama lagi dalam rasanya hari Selasa ni. Baik. Apabila kita bercakap tentang Ramadan, tak dapat tidaklah ianya berkait rapat dengan diri individu Muslim itu sendiri. Yang mana sekarang ni kita berada di pengakhiran Syaban dan menuju ke gerbang Ramadan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang akan datang ini dapat membentuk amalan kita, ibadah kita, kepribadian kita. Mudah-mudahan kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila kita berkata bersembang ataupun bercakap tentang Ramadan, satu bulan yang Allah Taala kurniakan dengan penuh kelebihan dan keberkatan kepada kita umat Islam. Dan tentulah kita sebagai umat Islam yang beriman dengan Allah dan Rasulnya serta kitabnya dan hari akhirat ini, maka hendaklah kita menyambut Ramadan sebagai tetamu yang besar, yang mana Ramadan ini datang dengan penuh keberkatan dan kebaikan yang memberi kita banyak pahala ganjaran untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang mana kita tahu bahawa Ramadan ini adalah satu perkara yang tak dapat tidak kita bila sampai bulan Ramadan, dalam kepala kita ni mestilah tak dapat tidak adalah kita hendaklah berpuasa. Yang mana puasa ini salah satu ibadah yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pahala puasa ini dapat mengengkangkan hawa nafsu kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adik-beradik, anak-anak menakan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Bila kita berkata tentang puasa ataupun as-saum itu sendiri, tak dapat tidak kita kena memahami maksud puasa itu sendiri. Kata ulama, puasa itu dari segi bahasanya. Bila kita kata puasa as-saum itu, maksudnya al-imsak. Al-imsak, iaitu kita menahan diri. Ini dari segi orang bahasa lah, kalau bahasa. Adapun dari segi syarak, dia berbawa maksud al-imsakun nafs an jami'il muftirat min qulu'i syamsi ila ghurubi syamsi, iaitu kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, kan? Tetapi itu adalah maksud dari segi secara literalnya. Namun secara hakikatnya puasa ini mengajar kita banyak erti, banyak erti. Kerana itu Nabi SAW mengatakan bahawa as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah pendinding kita. Pendinding kita daripada apa? Daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Yang mana satu hari kita akan berjumpa dengan Allah, maka kita ni puasa, salah satu ibadah puasa itu akan menjadi perisai kita untuk mempertahankan kita daripada kita masuk ke dalam api neraka Allah. Sebab tu Nabi SAW kata puasa itu junnatun, junnatun, iaitu perisai kita. Yang ini wajiblah kepada kita untuk berpuasa. Sebab itu salah satu dalam hadis qudsi, kalau tak silap Ami lah, yang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata sesungguhnya puasa itu wa ana ajzi bih.
Kan? Yang lain sifat Nabi apa? Allah kata kullu amalin lahu. Setiap amalan, setiap ibadah itu baginya kecuali puasa. Mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala ganjaran yang selayaknya berdasarkan kepada penilaian Allah kepada puasa kita. Puasa kita ini adalah kita puasa segala-galanya, bukan sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum semata-mata, tetapi kita menahan hawa nafsu kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mempertingkatkan amalan kita. Baik. Adik-beradik, anak-anak menakan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ya. Dalam kita menyambut Ramadan ini ada dua perkara yang syariat amat menekankan kepada kita untuk kita lakukan apabila seseorang itu berpuasa. Yang pertamanya ialah kita banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Yang kedua ialah kita banyak bersedekah, banyak bersedekah. Kerana kedua-duanya itu akan memberi ataupun akan menolong kita ketika mana kita bertemu dengan Allah kelak. Sebab tu Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini pada hari akhirat ni Al-Quran ni akan main, akan main di depan kita dan akan memberi syafaat kepada kita, memberi syafaat kepada kita. Sebab tu kita kena baca banyak Al-Quran. Baik. Apabila menyebut tentang Al-Quran, sesungguhnya setiap Al-Quran itu mempunyai tuntutan terhadap kita. Yang pertamanya ialah apa? Bila kita bercakap tentang Quran, tuntutan Quran, yang pertamanya hendaklah kita ingatlah 4 ta ataupun 4 ti. Yang pertamanya tilawah. Tilawah. Iaitu kita baca Quran. Kita baca Quran hari-hari, kita bacalah apa yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Quran, ataupun apa yang Quran kata warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan sebaik mungkin, baca dengan tartil, tidak tergopoh-gapoh, baca dengan elok sebutan makhrajnya, hukum tajwidnya, intonasi suaranya. Quran kita tak boleh baca macam surah abang. Kita tak boleh baca macam buku. Kita kena baca ada intonasi dan iramanya. Walaupun kita tak bertaranum, tetapi hendaklah baca Quran itu dengan sebutan yang baik. Bagaimana makhraj sesuatu huruf itu hendaklah kita baca dengan elok. Kan? Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dalam bulan Ramadan ni, kita hendaklah banyak baca Quran. Perelok bacaan Quran kita. Walaupun lambat tak apa. Jangan kita gelojoh. Kita ni kita kalut nak habiskan 30 juzuk. Sebab apa? Sebab kita nak pergi sembang dengan orang, kita nak abang dekat kita ni bulan Ramadan ni alhamdulillah dah boleh khatam 2 kali, 3 kali. Tetapi sebenarnya kita maghrur, kita ditipu. Sebetul-betulnya Quran ini bila kita baca dah, tuntutan dia adalah untuk kita baca dengan betul. Baca dengan kehendak syariat. Supaya apa? Supaya kita mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara adik-beradik sekalian, dengar surah apa nak tak? Dengar sikit. Dengar jelas tak? Jelas. Dengar. Baik. Jelas. Yang keduanya, tuntutan Quran ialah tadabbur. Ta yang kedua atau ti yang kedua itu adalah tadabbur. Tadabbur. Sebab itu Quran kata afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah kamu mentadabbur al-Quran? Apa maksud tadabbur Quran ini? Adalah tadabbur ini kita memahami, kita meneliti maknanya, intipati daripada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengambil pengajaran dan i'tibar daripada apa yang telah diceritakan oleh Quran kepada kita. Nanti insya-Allah Abang Arif kita akan baca sedikit di akhir ni nanti bagaimana dalam awal surah ke Arif? Kan? Awal surah. Awal juz 1.
Awal juz 1. Yang mana kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala kata apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah mula allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah cerita bagaimana orang-orang yang beriman. Kemudian Allah cerita pula bagaimana perihal orang-orang kafir. Kemudian Allah cerita pula bagaimana perihal orang-orang munafik. Apabila kita baca Quran, bila kita baca Quran, hak inilah yang perlu kita mengambil istifadah ataupun kita mengambil pelajaran daripada intipati Quran. Supaya apa? Supaya kita beramal dengan Quran, supaya kita menurut kehendak Al-Quran, supaya kita beramal dengan Quran. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana ditanya kepada beliau bagaimana akhlak Nabi, apa jawab dia? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda Nabi SAW itu adalah Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW tadabbur Quran. Dia memahami Quran, tadabbur Al-Quran itu. Sebab itulah adik-beradik sekalian, anak-anak menakan yang Ami kasih, yang Panak kasih sekalian ni, maka dalam bulan Ramadan yang akan datang ni bukan sekadar kita baca Quran sahaja, tetapi hendaklah kita tadabbur Quran. Beli tafsir Quran. Di samping kita baca Quran tu, ambil tafsir, tengok apa yang Allah katakan terhadap maksud-maksud ayat Quran. Walaupun tak boleh banyak, boleh sedikit sahaja supaya kita dapat memahami Quran. Kalau kita lah sekarang ni umur kita 20 tahun, umur kita 30 tahun, umur kita 40 tahun, umur kita 50 tahun, kita duk baca saja Quran. Kita duk baca Quran, tetapi kita tidak memahami intipati Quran. Sebab itulah dalam kita beramal, kan kita duk mengerjakan amal soleh, dalam masa yang sama perbuatan kita kontra dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita tidak tadabbur Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Seorang anak yang bagus, bagus dari segi amalannya, bagus dari segi pekerjaannya, bagus dari segi ilmunya, tetapi apabila dia berinteraksi dengan kedua ibu bapanya, maka dia menyakiti hati kedua ibu bapanya. Sedangkan Quran kata wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sesungguhnya Quran larang kita, benchmark dia apa? Nak kata pun tak boleh dengan ibu bapa ni. Bahkan kita adik-beradik sekalian dan juga anak-anak menakan yang dikasihi sekalian, kita lebih daripada tu. Kita bercakap dengan orang tua-tua, dengan tok menakan kita, dengan pak menakan kita, dengan ibu dan ayah kita. Kita bercakap seperti mana rakan taulan kita. Oh, tak boleh. Quran tidak pernah mengajak kita sedemikian. Quran mengajak kita untuk menghormati. Sebab itu Quran kata apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan bagi keduanya, yakni ibu bapa, dan juga boleh kita kiaskan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, qaulan karima, kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang sedap, kata-kata yang menyenangkan hati orang-orang tua dan kedua ibu bapa kita. Kan? Begitu juga kalau kata kita seorang isteri ataupun suami, dalam mana kita berinteraksi dengan pasangan kita, Quran suruh kita wujudkan suatu mawaddatan wa rahmah. Kan? Tetapi kita rajin mengaji, kita rajin beramal soleh, kita rajin, tetapi bila kita berinteraksi antara hubungan kita sesama manusia, kita berantakan. Kan? Jadi segala amalan yang kita lakukan itu maka tidak menepati Al-Quran. Sebab itulah tuntutan Quran ni amat penting dalam kita tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita pada Ramadan yang akan datang ini, dari segi madrasah Ramadan yang akan kita jumpa dalam 2-3 hari lagi ni, mengajar kita, mendidik kita untuk kita tadabbur Al-Quran. Itu yang kedua. Baik, yang ketiganya ialah tafakkur, tafkir. Kita berfikir terhadap ayat-ayat Quran. Sebab itu Allah datangkan banyak ayat-ayat Quran yang kepada kita untuk suruh kita fikir. Kan? Seperti mana kita duk baca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat.
Allah suruh kita tengok bagaimana kejadian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah baca Quran, yang pertama kita tilawah, kita baca. Yang kedua kita tadabbur, kita memahami maksud-maksud antipati ayat. Maka yang ketiganya kita berfikir. Allah bagi akal kepada kita ni. Setiap orang ada 2,5 kilo otak. Allah bagi setiap orang ada 2,5 kilo, lelaki dan perempuan. Besar ke kecil ke 2,5 kilo. Otak kita. Maka Allah bagi akal kepada kita. Akal ni yang Allah Ta'ala beri ni, gunakan sebaik mungkin. Kita berfikir. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita tengok unta. Bukan tengok dari segi bentuk fizikal unta tu. Tetapi kita tengok bagaimana ciptaan Allah. Allah menciptakan suatu binatang yang bernama unta itu yang dapat memberi manfaat kelebihan kepada manusia. Dari segi penggunaan istifadah yang kita ambil daripada kejadian ataupun makhluk ciptaan Allah. Allah suruh tengok supaya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah suruh tengok. Sebab itulah kita berinteraksi dengan Quran. Kemudian Allah suruh tengok lagi bagaimana kejadian langit yang Allah ciptakan alam semesta. Alam semesta ni kalau kita akal kita ni kalau kita fikir Allahu Akbar. Begitu besarnya. Dalam kita ni sistem suria ni kan kita kita baru satu sistem suria, matahari, planet-planet yang kita baru satu. Ada berbilion-bilion. Kalaulah kata ahli astronomi, kalaulah alam semesta ini berbentuk segi empat sama ataupun segi empat tepat, kita tembak daripada hujung ni cahaya yang Allah ciptakan, lajunya cahaya itu bertepatan kalau kata matahari sampai ke bumi 8 minit. Betul ke Arif? Orang yang mengaji sains ni. Kakak, betul ke kakak? Moderator? Alin? Betul. Alia, betul ke? Ainin? Anissa, betul ke? InsyaAllah betul kot. Adibah, betul ke? Jadi apabila kelajuan tu adalah ciptaan Allah tu, cahaya ni laju. Tak ada dah laju macam tu. Tetapi kalaulah yang mana kata maha luas ciptaan Allah, maha kaya Allah Ta'ala, yang akal manusia ni dapat fikir setakat tu saja. Kita tembak daripada alam semesta ni, hujung tu sampai buculu. Kata ahli astronomi, kita ada memerlukan 45.6 bilion tahun baru cahaya tu akan sampai. 45.6 bilion. Allahu Akbar. Kita hidup ni berapa hari ya? Tak sampai. Maknanya luas segala ilmu Allah Ta'ala. Dan Allah, perkara ni Allah rakamkan dalam Al-Quran supaya manusia mengambil i'tibar daripada kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita menjadi panduan kita. Nak jadi sebab apa? Untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Kan? Bila kita tengok tu Allah, kita memuji kebesaran Allah. Tu setakat akal kita yang dapat kita mampu fikir. Lain daripada tu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh dah. Kita kena mengakui bahawa sesungguhnya alam ciptaan ni Allah Maha Agung, kan? Sebab tu bila kita tengok dalam Isra' dan Mi'raj, Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah bawa Nabi tu dalam perjalanan Isra'. Nabi diperjalankan di waktu malam, sehingga kan ulama kata kenapa di waktu malam, kenapa tidak di waktu siang. Ni Allah suruh kita fikir. Sebab tadi yang tadi ni tafkir, tafakkur. Ayat-ayat Allah ni kita kena fikir pasal apa? Bila kita baca pasal apa kalau Jibril ni tak bawa Nabi waktu siang? Akal kita kata siang ni cerah, kita boleh nampak pasal apa Nabi pergi waktu malam. Tetapi sesungguhnya di waktu malam itulah linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan bahawa kepada kita sesungguhnya kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, adik-beradik dan anak-anak belakang yang dikasihi sekalian, Quran ni untuk kita ambil istifadah daripadanya. Yang keempat atau yang keempat adalah kita beramal dengan dia. Ta'ammul bil Quran, makna kita beramal dengan Quran. Apabila kita baca, kita tadabbur, kita tafakkur, kita fikir tentang ayat kebesaran Allah,
maka hendaklah di akhir sekali, last sekali tuntutan dia adalah tak dapat tidak, hendaklah kita beramal dengan Quran. Ya, amal dengan Quran. Jadi sebab itulah kita kena perlunya Quran ni. Ni kita masuk Ramadan, kita duk rajin, duk cakap dengan orang, kita duduk baca Quran semata-mata. Ada kata saya 2 kali dah khatam. Alhamdulillah, saya di surau saya ni kita buat majlis khatam Quran. Tetapi seorang pun apabila habisnya khatam Quran itu tidak menunjukkan akhlak dan kepribadian Quran. Jadi kita lose daripada tuntutan Quran sebenarnya. Kita dapatlah pahala kita baca, tetapi keseluruhannya kita tidak dapat istifadah daripada Quran. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini kan, kita motivasikan diri kita, kita tanamkan keazaman kita bahawa 4 perkara ni kita perlu buat, kita perlu buat untuk menghadapi Ramadan. Kita tanam azam, kita niat, kita mohon kepada Allah, kita mohon kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bulan Ramadan selain daripada membaca Quran adalah kita bersedekah ataupun kita berinfak. Kenapa? Kerana bulan Ramadan, bulan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla atas lisan Nabi Rasulnya baginda Nabi SAW ini adalah untuk banyak kita bersedekah. Kenapa? Sedekah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti mana yang baginda Nabi SAW kata apa? Dia Nabi bagi perumpamaan. Puasa ni seolah-olah dia umpama ayak padam api. Padam api. Jadi bukanlah suruh banyak, infaklah. Kita pergi di surau, kita pergi di masjid, kan, kita bawa RM1 kita bagi, ataupun orang mai ke mana-mana yang hati kita terletik untuk kita melakukan sedekah dan infak, kita bagi. Kita bagi RM1. Kita mampu RM1, kita bagi RM1. Kita mampu takat RM2, kita bagi RM2. Kita tak mampu dah bagi duit, kita infak benda-benda yang lain. Sedekah ni bukan masuk material sahaja. Kita sedekah dari sudut tenaga kita, kita sedekah dari sudut ilmu kita, kan? Macam Arif, orang yang hebat, Allah kurniakan hebat dari segi ilmu teknologi, buat macam ni. Buat for yang kita katakan forum ilmu ni, keluarga ni, Allah bagi pahala. Ini sedekah. Sedekah ini yang mana bila kita buat satu benda yang baik, kita ada 16 partisipan dalam ni. Setiap 16 partisipan ni, Arif buat benda ni, contoh sedekah Arif dari segi ilmu Arif, juhud Arif, usaha Arif ni, contohnya Arif akan dapat pahala di sisi Allah. 16 ni dia pergi ambil apa yang dapat kita kongsikan hari ni walaupun sikit, sampai orang duk amal, orang duk beramal dengan kebaikan, kerana kita menjadi puncanya, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla sampai kita mati berjumpa dengan Allah. Pahala ni akan berjalan kepada kita. Itu adalah sedekah. Sekejap baba nak cakap. Okey. Jelas ya? Boleh dengar tak? Jelas. Ada masa lagi? Ada masa lagi tak ni? Panjang lagi ni. Ada moderator ada berapa minit lagi? Ada, kita bagi 10 minit lagi lah, boleh? Sebab tu apa nama anak-anak Melaka yang Pak Nak kasih, yang Ami kasih sekalian, kan? Kamu semua ni masih muda lagi. Perjalanan masih jauh. Jadi gunakanlah kesempatan Ramadan yang Pak Nak kongsikan ni. Pak Nak pun bukan pandai sangat, kan? Cuma kita berkongsi, Hal lain tu Pak Nak tak tahulah, yang mungkin ada kak ipar dalam ni, sepupu yang ada, mak-mak menakan yang ada pada ni, mudah-mudahan kita kongsi ilmu, kita kongsi mudah-mudahan untuk kita nak bagi kebaikan diri kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita dan masyarakat kita, insya-Allah. Sebab itu kelebihan sedekah yang Allah Taala katakan ni banyak. Allah Taala rakam dalam Quran ketika mana orang yang akan kembali di sisi Allah esok bila dia mati. Cuba buka dalam Quran. Lepas ni boleh buka suratul Munafiqun. Apa Allah kata dalam ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ketika mana orang-orang yang menyesal di depan Allah esok, Allah bagi harta ketika mana mereka berada di dunia.
mereka bakhil, mereka amat kedekut dengan harta mereka, dan ketika mana mereka jumpa dengan Allah, mereka mati. Apa mereka kata kepada Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalaulah boleh Sat mati ni sampai pukul 11, boleh tak bagi 11 2 minit Sat saja, kan? Fa asaddaqa wa akun minas salihin, aku akan sedekahkan segala-gala apa yang engkau telah beri kepada aku, dan aku akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Maka para ulama kata, sebab apa para orang-orang yang menyesal di depan Allah ketika mana mereka berbicara di depan Allah ini, kenapa mereka minta nak sedekah sedangkan mereka minta melakukan solat, haji, puasa dan sebagainya? Sesungguhnya kata ulama, berbeza pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa sesungguhnya manfaat sedekah itu lebih daripada manfaat yang lain. Walaupun pahala tu ada banyak, kan? Kenapa sedekah ini dapat memberi manfaat kepada diri dia, dia mendapat pahala di sisi Allah, hartanya dapat memberi manfaat kepada orang yang memerlukan. Kata ulama yang kedua, sesungguhnya ahli kubur ketika itu meminta kepada Allah, sesungguhnya kenapa? Kerana sedekah inilah satu amalan yang boleh fast, yang segera kita lakukan. Kalau semayang lama, kalau haji ada waktunya, kalau puasa ada waktunya, sedekah ni kita boleh beri anytime, anywhere, di mana-mana sekalipun. Sekejap je, dalam masa beberapa saat kita boleh transfer duit kita, kan? Jadi mudah-mudahan anak-anak melakan dan adik-beradik sekalian, Ramadan yang akan datang ni dapat memotivasi diri kita untuk banyakkan bersedekah. Amalan kita, mudah-mudahan sedekah ini dapat menjadi saksi di depan Allah, sesungguhnya dapat membantu kita, dapat memberatkan mizan hasanat kita di depan Allah Azza wa Jalla, untuk kita sama-sama menjadi hamba Allah yang diredai olehnya, dan sama-sama kita dapat memasuki nikmat Allah iaitu syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada seluruh orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Akhir sekali, mudah-mudahan Ramadan, gerbang Ramadan yang akan datang ini dapat memotivasikan diri kita untuk kita sama-sama memperbanyakkan baca Quran, khususnya untuk anak-anak menakan yang dikasihi sekalian ni, dan juga yang lainlah, kakak-kakak dan juga sepupu-sepupu, adik-beradik yang lain, dan juga banyakkanlah berinfak harta. Sesungguhnya dua amalan ini dijanjikan oleh Allah atas lisan baginda Nabi SAW, pahala yang amat banyak dan mendapat keredaan dan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Nak rasa setakat tu saja kot, perkongsian yang ringkas. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan berkongsi pula, insyaAllah. Mohon maaf sekiranya terlajak bicara, terlanjur kata, ada menusuk hati dan kalbu anak-anak menakan dan juga adik-beradik sekalian. Kokoklah kata-kata ini terasa dan sebagainya, tidak ada apa. Saya Pandak dan Ami mohon maaf lah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Arif, dan terima kasih Cik moderator kita pada